Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah episod demi episod cerita yang semakin panjang tentang skandal rasuah di Sabah, setelah sebelum ini pun kita pernah mendengar gesaan kepada Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah untuk letak jawatan. Akhirnya gesaan ini berterusan. Satu lagi kenyataan ataupun satu lagi gesaan, kali ini daripada Parti Warisan yang menasihatkan Ketua Menteri Adun JRS undur cara terhormat jika sayangkan Sabah. Ketua Menteri Sabah Haji G Nur dan beberapa adun yang dikaitkan dalam skandal rasuah digesa meletakkan jawatan susulan penyerahan bukti baharu kepada SPRM. Adun Warisan Justin Wong berkata, pemimpin Gabungan Rakyat Sabah perlu memilih pengunduran yang terhormat jika mereka masih sayangkan Sabah. Nah, kalaulah mereka letak jawatan, sudah pasti gesaan terhadap Haji G untuk mengumumkan tarikh pembubaran DUN Sabah, mengumumkan tarikh PRN ke-17. Pasti netizen rakyat Sabah ingin mengetahui tarikh penting tersebut. Nah, mereka yang terlibat pasti berasa takut dan bergegar sekarang. Saya rasa mereka tidak boleh tidur semalam, katanya dalam satu kenyataan, merujuk tindakan seorang pemberi maklumat yang menyerahkan sebuah telefon bimbit yang mengandungi mesej asal WhatsApp berkaitan kes itu, serta hampir 300 halaman bukti kepada SPRM. Bayangkan betapa teruknya kerajaan JRS semasa dalam soal rasuah, sehingga terdapat 300 muka surat dokumen jejak wang untuk membuktikan 9 orang YB di bawah pimpinan Ketua Menteri Haji G Nur terlibat dalam kegiatan rasuah. Adun Sri Tonjang itu turut mengimbas kembali kenyataan Haji G sebelum ini mengenai gaji wakil rakyat yang dikatakan tidak mencukupi. Adakah ini amalan kepimpinan Haji G Nur, di mana beliau selaku Ketua Menteri berkata secara terbuka, kalau harap wakil rakyat punya gaji, macam mana kita hidup, makan pun tidak cukup. Kenyataan bodoh ini daripada mulut Haji G Nur telah menular di seluruh Sabah. Saya percaya tiada orang Sabah yang tidak tahu tentang jenaka ini. Gaji YB tidak cukup makan, katanya. Susulan pendedahan skandal itu, Ketua Menteri memberi alasan, video-video terbabit mungkin berkaitan dengan sumbangan politik dan menegaskan bahawa gaji semata-mata tidak mencukupi. Pengurusi JRS itu menegaskan bahawa wakil rakyatnya tidak pernah meminta rasuah, namun mengakui bahawa adalah satu pembohongan jika dikatakan parti politik dan ahli politik tidak menerima dana politik daripada penderma. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda, saudara-saudara? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu komen yang saya nak ulas. Sekiranya kita imbas kembali pada pilihan raya umum ke-15, setelah tiada mana-mana gabungan yang dapat mencukupi majoriti untuk membentuk kerajaan, di mana gabungan paling banyak menang kerusi ahli parlimen adalah Pakatan Harapan. Akhirnya atas nasihat yang di Pertuan Agong, akhirnya terbentuklah kerajaan PHBN. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan apa yang sudah berlaku, dengan komen yang saya terima baru-baru ini daripada viewers ataupun subscriber dalam channel ini yang berkata, sebetulnya Parti Melayu PN menerima tawaran yang di Pertuan Agong agar orang-orang Melayu dapat bersatu kembali dengan memang majoriti memerintah di negara ini supaya perpecahan tidak berlaku di kemudian hari. Sebagaimana kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di zaman dahulu, tetapi kerana sikap ego pemimpin parti dengan bendera-benderanya masing-masing, maka inilah bermula punca-punca kehancuran umat Melayu. Maka fikir-fikirlah menurut komen ini. Saya berfikirlah kalau
kerajaan hari ini dibentuk oleh parti-parti Melayu. Kita dapat lihat mungkin PAS, Bersatu, mungkin juga UMNO. Tapi sekiranya kita pikir kembali pada pilihan raya umum ke-15 atas nasihat yang di Pertuan Agong, akhirnya kerajaan PHBN ditubuhkan, kerajaan perpaduan. Jadi kalau PAS dan Bersatu nak sangat jadi kerajaan ataupun mereka mahu jadi kerajaan, adakah mereka sanggup untuk menyokong Anwar Ibrahim masuk Pakatan Harapan sekiranya DAP keluar daripada PH? Nah, mungkinkah akan ada kerajaan pada masa akan datang? Mungkin PKR, UMNO, Bersatu dan PAS, empat parti ini, adakah boleh membentuk sebuah kerajaan? Saya pun tidak tahulah, belum ada kabar angin tentang perkara ini. Tapi mungkin kalau kita hanya nak mempersoalkan, nak buat cerita, nak tanya ataupun cadangan, lebih kepada cadangan, mungkin boleh juga parti PKR, UMNO, PAS dan Bersatu membentuk kerajaan. Nah, mungkin perkara itu tidak mustahil untuk berlaku. Tapi untuk masa terdekat ini, saya dapat lihat mungkin belum dapat lagi karena hubungan di antara UMNO dan PAS tidaklah terlalu baik. Hubungan di antara PAS dan kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, tidaklah terlalu baik. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, pilihan raya negeri 17 PRN Sabah pada tahun ini antara yang menjadi tumpuan seluruh Malaysia. Pada akhirnya kita tertanya-tanya, adakah akan ada gabungan baharukah, kerjasama baharukah di dalam mana-mana partilah yang menghantar calon nanti yang bakal mengadakan kerjasama baru ataupun pakatan baru. Nah, disahkan setelah sebelum ini kita mendengar kenyataan Bung Mokhtar, UMNO Sabah dan PH akan bekerja sama. Akhirnya diumumkan UMNO Sabah sahkan kerjasama Barisan Nasional Pakatan Harapan hadapi PRN 17. Saudara-saudara, apa yang saya mau tanya, yang saya nak tanya di sini, umum mengetahui kerajaan perpaduan hari ini yang disokong oleh ataupun kerajaan PHBN yang disokong oleh JRS, GPS dan ahli parlimen yang lain. JRS yang juga kerajaan negeri Sabah hari ini, manakala UMNO Sabah adalah pembangkang. Jadi, pertanyaan saya adalah, kalau UMNO Sabah dan PH bergabung untuk mendepani PRN 17, bagaimana pula JRS, kedudukan JRS sebagai kerajaan negeri Sabah hari ini dan juga sebagai komponen yang menyokong kerajaan perpaduan ataupun kerajaan persekutuan? Adakah dengan keputusan PH untuk bekerja sama dengan UMNO BN Sabah ini akan menyebabkan JRS untuk menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di dalam artikel berkata, UMNO Sabah mengesahkan Barisan Nasional di negeri itu akan bekerja sama dengan PH dalam PRN ke-17 yang dijangka berlangsung tidak lama lagi. Sudah pasti ada gesaan daripada netizen, daripada rakyat untuk mengetahui bila tarik pembubaran DUN Sabah dan bila tarik PRN negeri Sabah. Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir berkata, keputusan tersebut dicapai lebih awal dalam pertemuan di Pulau Pinang baru-baru ini. Bagaimanapun, Suhaimi yang juga ahli parlimen Libaran berkata, kerjasama antara BN dan PH itu bukan bermakna menutup pintu rundingan dengan parti tempatan lain. Sebenarnya, keputusan kita mengenai kerjasama ini, BN dan PH, telah diputuskan dalam retreat kami di Pulau Pinang. Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar, memaklumkan sebelum ini bahawa kerjasama BN PH itu adalah kunci, tetapi tidak menutup kepada parti-parti lain. Tapi tidaklah terbuka luas kepada semua parti, katanya dalam pertemuan bersama media di KL.
Kata Suhaimi, meskipun PH masih berada dalam kerajaan negeri yang diterajui JRS sehingga habis penggal, namun perbincangan saat ini hanya melibatkan BN dan PH. Sama ada kerajaan JRS PH ini masih mahu terus berunding untuk membentuk pakatan BN PH JRS, itu terpulang, tetapi bukan hari inilah. Hari ini kita memang BN PH sahaja. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara, kawan-kawan, sudah pasti yang bakal dihantar ataupun disorong menjadi Ketua Menteri calon bagi gabungan BNPH. Mungkin juga Bung Mokhtar dan mungkin juga Iwan Benedik sebagai pengurus PH Sabah. Jadi saudara-saudara, Anda rasa siapa yang layak dan apa komen Anda?